Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir dalam bab yang ke-10 iaitu subtopik 10.4 berkaitan dengan teknologi hijau. Okey, dari segi definisi teknologi hijau ini merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem yang keseluruhannya adalah untuk memelihara alam sekitar serta alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Jadi seolah-olah teknologi hijau ini kita nak jaga alam sekitar kita dan kita nak kurangkan akibat daripada aktiviti manusia tadi kita dapat kesan negatif kan kepada alam sekitar. Tapi dalam teknologi hijau ini kita nak kurangkan kesan negatif yang kita dah buat itu. Okey? So ini adalah untuk nak pelihara alam sekitar. So dalam teknologi hijau ini kamu biasa dengar dalam tingkatan 3, teknologi hijau ini contohnya kita menggunakan bahan-bahan semula jadi. Kalau kamu masih ingat dalam PBL tingkatan 3 kita ada buat rumah kan, model rumah. Di mana model rumah itu ada kaitan dengan teknologi hijau. Di mana kita menggunakan tenaga solar. So, teknologi hijau ni ada kaitan dengan yang kamu dah belajar dalam tingkatan 3 dulu. Okey, penggunaan teknologi hijau dalam melestarikan alam. Teknologi hijau ini sebenarnya menjadi portfolio Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI yang ditubuhkan pada 27 Mac 2004 yang mengambil kira kesan jangka panjang dan jangka pendek sebarang aktiviti manusia terhadap alam sekitar. So dengan adanya MOSTI inilah yang ditubuhkan pada 2004 ini, dia dah kaji apa kesan jangka masa panjang dan kesan jangka masa pendek untuk aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Pada tahun 2009, Dasar Teknologi Hijau Negara menyatakan bahawa sebarang produk, peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria dikategorikan sebagai teknologi hijau. Okey, so 2009. Okey, penggunaan teknologi hijau dalam melestarikan alam ini adalah untuk meminimumkan degradasi alam sekitar. Degradasi alam sekitar itu adalah proses nak bukan kita semula, proses nak hancurkan, proses nak jadikan daripada molekul yang besar kepada molekul yang kecil. So kita nak minimumkan proses itu. Okay, dalam alam sekitar lah. Mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah ataupun sifar. Kita tak nak gas rumah hijau. Okay, selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk masa hadapan. Mestilah. Okay, next, menjimatkan tenaga dan sumber asli. Kita nak jimat tenaga-tenaga yang tidak boleh diperbaharui itu. Jadi kita nak gantikan dengan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Okay, sekarang kita tengok Dasar Teknologi Hijau Negara. Dasar Teknologi Hijau Negara ataupun DTHN ini dilancarkan pada Julai 2009 iaitu ia menekankan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan mampan. Pembangunan mampan hendaklah memenuhi keperluan masyarakat kini tanpa mengabaikan keperluan generasi akan datang. Sebab tu adanya yang teknologi hijau ni lah. Maksudnya kita memelihara alam sekitar kita. Jadi kita bukan sahaja memenuhi keperluan masyarakat kini tapi juga untuk akan datang, untuk generasi akan datang. Sebab tu kita kena pelihara alam sekitar kita dalam proses nak membangunkan negara. Okey, DTHN kalau tengok kat tepi ni ya. DTHN tonggak dasar
DTHN adalah sosial, ekonomi, tenaga dan juga alam sekitar. Okey. Tengok bangunan hijau. Green building atau bangunan hijau merupakan satu konsep pembinaan yang bercirikan teknologi mesra semula jadi. So kalau kamu tengok adalah beberapa kalau kita tengok lalu kan ada kondo yang kalau kita tengok dari luar pun kita boleh nampak pokok-pokok yang ditanam. Walaupun tak sebanyak ini tapi kita boleh nampak ada pokok-pokok yang ditanam. So sebenarnya itu adalah satu usaha ke arah bangunan, ke arah menubuhkan bangunan hijau. Okay. Bangunan hijau lah. So dikaitkan dengan teknologi hijau. Matlamat utama konsep ini adalah untuk menggunakan sumber semula jadi iaitu tenaga, air dan bahan dengan cekap. So ini dikaitkan dengan teknologi hijau. Okay. Sumber semula jadi tenaga solar. Kegunaannya adalah panel solar ini akan menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik. Contohnya untuk pencahayaan di dalam bangunan. Ciri ini kalau kamu masih ingat, kamu ada buat dalam kamu punya model rumah masa tingkatan 3. Kemudian sumber semula jadi air. Sistem penadahan air hujan digunakan semasa menyiram pokok dan mencuci tandas. Sebab kita tak nak bazirkan sumber semula jadi itu. Kita tak nak bazirkan air. Jadi kita guna semula sahaja air hujan itu untuk kegunaan contohnya mencuci tandas dan menyiram pokok. Sumber semula jadi bahan binaan ini kegunaannya menggalakkan penggunaan bahan kitar semula sebab kita nak kurangkan degradasi. Okay? So kita guna balik sahaja bahan kitar semula. Okey, kita tengok dulu bangunan Perdana Putra Putrajaya, Pusat Kitar Semula Cyberjaya. Ini contohlah. Apabila sesebuah negara pesat membangun, populasinya semakin meningkat. Betul. Hal ini menyebabkan kadar permintaan terhadap sesuatu keperluan juga akan meningkat. Sebab bila dah negara pesat membangun, populasi meningkat. Maksudnya penduduk meningkat. Jadi bila penduduk meningkat, kadar permintaan terhadap keperluan penduduk itu juga akan meningkat. Jadi pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang seperti pembalakan tidak terkawal, penerokaan tanah secara berleluasa, pelepasan gas karbon dioksida ke atmosfera, pembuangan sisa pepejal dan sebagainya, inilah yang akan menyebabkan pencemaran. Jadi, jika perkara ini tak diuruskan dengan baik, kualiti hidup manusia dan juga alam sekitar akan terjejas. Kita nak negara yang pesat membangun, tapi dalam masa yang sama, kita nak kualiti hidup manusia dan kualiti alam sekitar terjaga. Terpelihara. Okay. Teknologi hijau sebenarnya mendorong masyarakat untuk nak praktikkan amalan melestarikan alam sekitar dan cara hidup yang lebih baik. Penyelia alam sekitar ialah orang yang menyelia kualiti dan kebersihan alam sekitar mengikut peraturan-peraturan yang sedia ada. Sebenarnya ada penyelia alam sekitar. Okey, ini adalah amalan berkonsepkan teknologi hijau. Contohnya menghasilkan ekoenzim daripada sisa buah-buahan sebagai ejen pembersih. Sisa buah-buahan kalau kita buang saja dia perlu diuraikan kan oleh pengurai semua tu. Jadi kita gunakan sisa buah-buahan ini untuk nak hasilkan ekoenzim. Kita boleh gunakan ia sebagai ejen pembersih. So ini adalah amalan teknologi hijau. Yang kedua, mengitar semula sisa dapur dan sisa makanan untuk menghasilkan baja semula jadi atau penggalak pertumbuhan tanaman. Tak adalah kita buang macam tu saja yang memerlukan kos penguraian pula. So kita boleh jimat kat situ slide. Jadi kita boleh
melestarikan alam juga secara tak langsung. Okey. Menghasilkan biogas daripada sisa pepejal organik. Ini biogas menghasilkan tepung daripada kulit pisang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan bioplastik semula jadi. Menghasilkan baja foliar, baja cecair daripada sisa dapur untuk digunakan pada daun sebagai penggalak pertumbuhan sayur-sayuran. Setiga itu contohlah. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi sains sosial untuk nak selesaikan masalah dan cabaran alam sekitar ini. Bidang sains sosial ini menggunakan kaedah saintifik untuk nak mengkaji bidang kemanusiaan. Salah satu cabang dalam bidang sains sosial ialah pendidikan. So, dalam rancangan Malaysia ketiga, RMK3, penekanan terhadap pendidikan alam sekitar diperkenalkan dalam sistem pendidikan Malaysia sebab kita nak didik generasi sejak dari bangku sekolah lagi ya untuk nak memelihara alam, untuk didedahkan dengan teknologi hijau ini. Pendidikan alam sekitar adalah bertujuan untuk nak membentuk satu generasi penduduk yang sedar, yang mengambil berat terhadap keadaan alam sekitar. Jadi bila kita tahu apa kesannya terhadap alam sekitar, seterusnya membawa kesan buruk pula kepada manusia, jadi sebenarnya kita akan sama-sama memelihara, menjaga alam sekitar ini. Kita tak nak hasil daripada tangan kita ini yang merosakkan alam sekitar akhirnya akan memberi kesan negatif kepada kita juga. Okey. Okey, objektif pendidikan alam sekitar di sekolah ini adalah untuk meningkatkan kesedaran individu dan masyarakat terhadap keadaan alam sekitar dan masalahnya, memberikan pengetahuan kepada individu dan masyarakat tentang alam sekitar, masalah serta peranan dan tanggungjawab setiap individu. Okay, seterusnya, memperoleh kemahiran untuk nak selesaikan masalah alam sekitar sebab tu dari sekolah menengah ke sekolah rendah lagi kita dikenalkan dengan pendidikan alam sekitar ini secara tak langsung lah. Mengambil berat tentang alam sekitar dan sanggup melindungi dan memajukan alam sekitar. So, kita nak generasi sekarang dan generasi akan datang sentiasa mengambil berat tentang alam sekitar dan sanggup melindungi dan memajukan alam sekitar kita. Okey, komunikasi juga merupakan cabang dalam bidang sains sosial yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar melalui penggunaan media massa, majalah, poster, filem dan sebagainya. So, sebab tu kita tengok dalam media massa, dalam filem ada diselitkan berkaitan dengan teknologi hijau, berkaitan dengan penjagaan alam sekitar, berkaitan dengan pendidikan alam sekitar ini. So, pelbagai aktiviti dijalankan untuk menggalakkan orang ramai menjaga alam sekitar. Okey, sebagai contohnya, kempen untuk nak menggalakkan penduduk mengurangkan penebangan pokok. Kempen kesedaran untuk memelihara sumber air dan tanah. Contohnya lagi aktiviti gotong royong secara besar-besaran di perumahan, sekolah, taman rekreasi, pantai serta pertandingan kebersihan dan keceriaan taman di sekolah atau di halaman rumah. Okay. So, ini juga adalah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu memelihara alam sekitar. Okay, so kita dah tamat bab yang ke-10. Okay, terima kasih.